Ada soalan. Biji benih boleh tahan berapa lama kalau disimpan? Biji benih sebenarnya, untuk menjawab soalan tu, kita kena faham bahawa biji benih dia untuk bercambah, dia memerlukan nombor satu yang diperlukan ialah air, kelembapan, air ataupun kelembapan. Kelembapan tu, air tak semestinya air betul-betul air tu. Kadang-kadang moisture daripada udara pun boleh juga mencambahkan biji benih. So jadi untuk prolong dia punya shelf life tu, biji benih tu, kita kena simpan dia di dalam tempat yang kedap udara. That's why kalau tuan-puan yang beli biji benih daripada kedai Shopee saya ni, dan tuan-puan akan terima biji benih yang kami packing dekat dalam ziplock bag. Ya, bag kecil yang boleh ziplock tadi, macam ini yang besar tadi kan. Tapi pack kecil lah, bukan besar macam ni. Pack kecil yang ada ziplock macam ni, kerana untuk mengelak, untuk mengadakan satu yang kedap udara lah dekat dalam tu, yang maknanya moisture daripada luar tu tak masuk lah ke dalam paket tu. Dan sebaiknya yang mana yang tak habis tu boleh simpan dekat dalam bekas yang kedap udara, bekas tin ke, bekas yang boleh skru ke. Yang pentingnya jangan bagi ada moisture. Kalau simpan dekat dalam bekas lain tu, kalau ada silika gel lama-lama, sikit silika gel dekat dalam yang silika gel yang kita dapat daripada tempat lain lah, dapat daripada kasut ke, daripada apa kan, kita boleh guna silika gel tu, bubuh sekali dekat dalam bekas kita simpan biji benih tu, bekas kedap udara yang kita simpan biji benih tu. Ini untuk menyerap segala moisture yang ada di persekitaran dia. Jadi bila tiada moisture, dia boleh tahan bertahun-tahun, banyak-banyak tahun dia boleh bertahan biji benih tersebut. And then satu lagi kepentingan dia untuk mengelakkan moisture ialah dia juga boleh mengelakkan daripada jangkitan kulat. Jangkitan kulat ini bila ada moisture sikit kat dalam udara tu, dia juga boleh terdedah kepada jangkitan kulat. Bila ada jangkitan kulat pada biji benih tu, memang biji benih tu dah rosak lah, tak boleh nak guna. Okey, dan memang saya pasti tuan-puan pernah dengar orang kata simpan biji benih dalam peti ais, peti sejuk. Boleh juga kalau nak simpan dalam peti sejuk tu pun tak jadi masalah, boleh juga. Cuma saya lebih prefer simpan pada suhu bilik dalam keadaan dalam bekas yang kedap udara. Itu lebih mudah. Memang boleh tahan banyak-banyak tahun. Dan kalau tuan-puan rajin Google, baca artikel, boleh tengok biji benih especially heirloom seeds ni, biji benih warisan ni, orang luar, dekat orang putih ni banyak simpan biji benih tu banyak-banyak tahun. Orang-orang Siam, orang-orang Thailand banyak simpan biji benih berbelas-belas tahun, berpuluh-puluh tahun, simpan untuk generasi mereka yang akan datang, anak-anak cucu mereka. Ni caranya begitulah. Kita jadi elakkan moisture, simpan di dalam bekas yang kedap udara. Dan lebih baik kalau kita letak di tempat yang gelap ke. So jadi dia tak kena matahari, dia tak kena matahari, dan dia tak ada moisture. So jadi dia tak ada sebab untuk jadi rosak. So itulah jadi itulah yang pentingnya, kita simpan dalam tempat yang kedap udara, dan sebaiknya tempat gelap. So jadi boleh tahan banyak-banyak tahun. Okey, apakah itu biji benih heirloom? Apakah bezanya dengan biji benih lain? Heirloom ni adalah biji benih yang macam mana nak kata, dia biji benih tu, yang semua yang saya jual ni adalah biji benih heirloom. Maknanya biji benih ni adalah biji benih asal, biji benih asal yang mana kita ambil daripada pokok induk yang bergerak, pokok induk, yang mana kita gunakan biji benih tu, yang biji benih yang daripada pokok asal, dia tidak dicampur, dia tidak diklonkan ke, dia tidak dihybridkan ke, dia tidak dikawin, ataupun bahasa kampung dia dikawinkan pokok tu. Jadi dia memang betul-betul pokok daripada tumbuhan yang asal. So jadi ni bezanya daripada pokok hybrid. Pokok hybrid tu biasanya hybrid tu ialah tanaman yang mana diorang dah buat banyak cross pollination. Yang ni kadang-kadang ada yang buat dekat lab, kadang-kadang ada farmer sendiri yang boleh buat. Benda tu memang boleh buat. Dekat garden pun kita boleh buat juga cross pollination. Kita ambil daripada, contohnya kita ada
kita ada dua jenis terung bulat. Kita ada dua jenis terung bulat. Satu terung bulat ni dia color macam ni, satu terung bulat ni dia color lain. So jadi kita cross pollination dia dua-dua tu dan kita dapat hasilnya nanti, dan itulah biji benih hybrid. Ia adalah hasil daripada cross pollination daripada dua kumpulan yang berbeza, dua kumpulan yang ada perbezaan sedikit. Itu cross pollination dia. So itu adalah biji benih hybrid. So jadi biji benih hybrid ni saya tak berapa nak biasanya organic farmer dia tak berapa nak sukalah biji benih hybrid. Kerana biji benih hybrid ni kita boleh dapat hasilnya sekali saja. Ya, walaupun kita buat dekat garden, walaupun kita buat dekat kebun kita sendiri, hasil daripada cross pollination ni ialah dia akan memberikan hasilnya sekali saja. Bila kita dapat hasil, kita ambil biji benih tu, kita tak dapat balik, kita tak dapat hasil yang sama. Kita akan dapat hasil yang berbeza. So